sudut pandang yang diberikan berkenaan dengan Defence Services Asia edisi ke-17 dan juga National Security Asia NatSec 2022. Ya, saya yang bakal berlangsung di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia ataupun MITEC pada 28 hingga 30 Mac 2022 yang akan membawakan tema ke arah era baru pertahanan dan keselamatan. Itulah dia. Of course kita harus ke depan when we speak about modern warfare ya. Jadi bersama-sama kita untuk bercerita dengan lebih lanjut apakah what can we expect from DSA 2022 dan juga NatSec Asia 2022. Kita bersama dengan yang berbahagia Jeneral Tan Sri Haji Effendi Buang, Panglima Angkatan Tentera TUDM, dan juga yang berbahagia Tan Sri Asmat Kamaluddin, Pengerusi Defence Service Asia atau DSA. Assalamualaikum ya Bapak Tan Sri. Waalaikumsalam semuanya. Baik. Dan harapkan semua sihat. Baik, kita nak berkenalan dengan event ni kan. Pastinya ini sepatutnya menjadi satu event yang sangat besar kan, dan juga hebat melihatkan bagaimana aset-aset yang akan dipertontonkan dalam DSA dan juga NatSec Asia 2022 ini. Kita tahu sekarang kita masih lagi berdepan dengan COVID-19. Pasti ada satu cabaran baru juga. Jadi mungkin Tan Sri PAT boleh kongsikan bersama kami lah berkenaan dengan akan dianjurkan ini dan juga objektif penganjuran itu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera kepada penonton semua. Seperti mana yang kita tahu, DSA dan NatSec Asia 2022 ni adalah untuk DSA kali yang ke-17 yang kita akan anjurkan pada masa yang sama. NatSec Asia ni adalah kali yang kedua. Kita dapat lihat di sini bahawa dengan penganjuran pameran seperti ini, dia dapat memberi beberapa faedah yang besar kepada kita ni. Pertama kali adalah kita dapat memberi pendedahan kepada local defense industry kita kan, untuk mempamerkan produk-produk mereka dan juga dapat berinteraksi dengan syarikat-syarikat pertahanan antarabangsa daripada luar. Kan, dengan adanya pertemuan ini pada masa yang sama dapat memberi pendedahan kepada industri player yang lain kan. Ini akan memberi mereka satu lonjakan lah dari segi exposure dan juga kemajuan dari segi teknologi mereka. Satu lagi apa yang kita lihat di sini bahawa ini adalah pameran peringkat antarabangsa kan. Yang datang ni kebanyakan sama ada delegasi daripada peringkat tertinggi angkatan tentera, sektor pertahanan dan juga dari segi pemimpin-pemimpin daripada negara luar akan sampai di sini kan. So dengan adanya kehadiran mereka ini dan juga kebanyakan mereka ni adalah dia business people lah kan, sampai ke negara kita, dari segi sektor perkhidmatan ni akan memberi satu faedah yang besar kan, perhotelan, facilities and all other things lah kan. Ini akan menambah lagi pendapatan dan juga mempamer dan juga memberi peluang mereka melihat apa yang Malaysia ada dari segi itu. Dan pada masa yang sama juga apabila kita lihat daripada kebolehan Malaysia untuk menjadi satu pusat pameran antarabangsa dengan adanya pusat pameran sekarang ni iaitu di MITEC kan. Apa yang saya telah lihat, saya banyak keluar dan pergi ke pameran-pameran seperti ini. Dan pada masa yang lepas, iaitu pada DSA yang ke-16 di mana pertama kali kita mengadakan di MITEC itu, saya boleh bandingkan dan juga memberi satu komen bahawa kita punya standard untuk mengadakan satu pameran di peringkat antarabangsa ni sama seperti negara-negara maju yang lain. World class. World class punya facilities dan juga cara penganjuran kita dah sampai di peringkat
tersebut. Bagus. Jadi saya difahamkan pameran ini dianjurkan bersama-sama dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia menggambling tenaga bersama-sama untuk menjayakan DSA dan juga NATSEC 2022. Tapi apakah kelainan penganjuran DSA 2022 dan NATSEC Asia 2022 berbanding dengan edisi terdahulu? Mungkin soalan ini untuk yang berbahagia Tan Sri Asmat Kamaluddin selaku pengerusi, ya. Silakan. Okey, terima kasih. Seperti Tan Sri tadi beritahu kita, ini bukan kali yang pertama kita ada DSA ni. Bagi DSA ini kali yang ke-17. Ya, dan bagi NATSEC yang kali kedua. Ya, sambutan yang kita terima daripada pameran yang berlaku sebelum ini, kita dapat terima banyak sambutan baik daripada peserta-peserta dan pelawat-pelawat, ya. Alhamdulillah. Jadi kali ini kita jangka 25,000 pelawat daripada luar negeri akan hadir pameran ini. 25,000, ya. Dan 350 VVIP, delegasi VVIP daripada luar negeri, termasuk menteri-menteri, timbalan menteri, ketua-ketua angkatan tentera dan sebagainya, ya. Dan kita akan ada 1,300 syarikat antarabangsa yang akan menyertai pameran ini. Sementara itu pun ada 20 pavilion nasional yang akan diadakan. Perbezaan ni saya kira dikadekan oleh sebab ada COVID ni. Jadi kita terpaksa mengikut peraturan SOP yang teliti, ya. Kita dapat kerjasama daripada kerajaan, terutamanya daripada Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesihatan untuk menetapkan SOP supaya ini menyenangkan pelawat-pelawat dan sebagainya. Ya. Dan menjaga kesihatan mereka. Menjaga kesihatan. Itu perbezaannya saya kira. Kedua, kita oleh sebab COVID ni juga, kita akan ada virtual platform. Virtual platform untuk memboleh peserta-peserta mengambil bahagian secara virtual. Secara alamaya. Itu yang saya kira virtual platform yang berlainan sekali daripada yang masa yang lepas. Semestinya kelainan yang agak ketara, ya. Apatah lagi kalau macam orang awam kan kadang-kadang dia suka juga tengok ni kan, tapi mungkin ini antara kekangannya COVID-19 ni kan. Baik, Tan Sri, saya nak tanya ni berkenaan dengan DSA 2018, lepas tu NATSEC 2018 tu kan 4 tahun lalu kita dah lakukan dengan baik sekali. Jadi nak tahu juga bagaimana maklum malas respon yang diberikan oleh kepada kementerian sendiri tentang penganjuran dia, dan juga mungkin tahun ini ada penambahbaikan yang akan dilakukan. Ya. Seperti mana yang kita lihat, fakta berkenaan dengan statistik ni biasa je adalah dia tidak berbohong. Apa yang jelaskan ni bahawa penganjuran kali ini iaitu participant daripada luar ni kan masuk ni kan almost the same number that we get the previous year. Despite kan sekarang ni dengan keadaan yang amat kata orang susah dan juga bermacam-macam kekangan, tetapi that number still maintained. Kan? Ini adalah satu manifestasi bahawa mereka nak datang untuk DSA ini. Ini adalah menunjukkan bahawa satu adalah Malaysia adalah satu tempat di mana penganjuran dan pameran seperti ini boleh menarik perhatian. Kedua, kemungkinan besar adalah bahawa standard penganjuran kita tinggi. Jadi dengan beberapa perkara lain ni kan, seperti apa yang berlaku di keliling kita ni kan, semua orang dah menganjur dah kan ni kan. Dengan keadaan pandemik seperti ini, kita tidak boleh menunggu bahawa nak tunggu lagi sampai tempat keadaan betul-betul selamat. Betul. Kita boleh menganjur kan. Saya lihat di Eropah, kawasan-kawasan di rantau kita ni, Singapura dah organize dah. Betul. Kan. Lepas tu di kawasan Eropah dan kawasan Timur Tengah, mereka dah organize. Ini just recently lah. Dubai Asia, Korean Asia, semua dah ada dah. Kan. Jadi dan juga Singapore Asia. Kan. Kita tak boleh nak tunggu. Kita boleh lakukan pameran seperti ini, kan? Boleh menerima ramai orang, tetapi kita menggunakan kaedah untuk membendungkan
apa yang kita hadapi sekarang ni lah. Tepat. Kan, supaya kita tidak terbantut dengan kemajuan apa yang kita nak lakukan sekarang ni. Betul, industri pertahanan kita tetap kena terus maju ya. Dan bukan itu saja, sebab apabila kita lihat perkembangan sekarang ni kan, walaupun dengan keadaan pandemik kan, lonjakan teknologi dan juga lonjakan pembangunan pertahanan ni kan, dia tidak menunggu kan, it's still ongoing. Jadi kalau kita masih menunggu lagi kan, kita tak buat apa, kita akan ketinggalan. Oleh yang demikian, kita ambil satu tindakan yang proaktif di mana kalau negara luar boleh buat, pasal apa kita tak boleh buat? Itu yang pentingnya. Bagus, Malaysia pun boleh mampu sekali untuk menandingi di persada dunia ya. Jadi kita pun kesutukan masa di sini untuk kita menggulung perbincangan kita di sini. Saya nak tanya, adakah pameran ini juga dibuka untuk orang awam seperti saya dan Fariha yang amat meminati industri pertahanan ini? Silakan Tan Sri Asmat. NatSec sama DSA ini, pameran ini tidak terbuka pada orang awam. Ya, dia terbuka hanya untuk industri players ya. Orang-orang yang terlibat dalam pertahanan dan keselamatannya. Ya. Okey, baiklah. Mungkin sedikit harapan juga Tan Sri berkenaan dengan penganjuran ini nanti. Penganjuran ini nanti kita harap apa yang akan berlaku pada minggu hadapan ni kan, boleh memberi satu pendedahan yang besar kepada kita kan, supaya teknologi-teknologi yang terkini ni kan, dan juga pertambahan pembangunan ataupun development in term of memperkasakan ketumbuhan kita, boleh memberi satu kata orang peluang dan juga lonjakan yang tinggi supaya kita dapat mengambil faedah yang ada daripada pameran ini ya. Baik. Sama-sama doakan yang terbaik untuk penganjuran ini ya Tan Sri. Ya. Seperti kita tahu, keadaan sekarang banyak industri tempatan terlibat mengalami kesusahan. Ya, industri hospitality misalnya. Jadi seperti saya sedia maklum tadi, kita mengharapkan 25,000 pelawat daripada luar negeri. Ini akan beri peluang pada hotel-hotel, industri hospitality dalam negeri dapat menerima pelawat ini dan akan sedikit memberi peluang pada mereka untuk ada bisnes yang lebih sikit lah. Tepat sekali. Ini mencana pertumbuhan ekonomi negara sebenarnya. Suntikan kepada industri kita. Terima kasih Yang Berbahagia Jeneral Tan Sri Haji Effendi Buang TUDM, merupakan Panglima Angkatan Tentera, dan juga Yang Berbahagia Tan Sri Asmat Kamaluddin, Pengerusi Defence Services Asia DSA. Terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami. Moga-moga nanti semuanya berjalan lancar. Ya, insya-Allah kita doakan semuanya berjalan lancar untuk mengharumkan nama negara kita juga di persada dunia.